ini kita akan bincangkan untuk mata pelajaran sains ya. Okay, kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan nota tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Okey, minggu lepas saya ada bagi awak nota untuk bab tenaga nuklear. Bab 12 ya. Okey, saya upload balik bab 12. Okey, pelajar nampak ini? Kita berhenti pada ini ya. Ini kita minggu lepas kita tengok rajah ini ya, bagaimana penjanaan tenaga elektrik dari tenaga nuklear. Okey, boleh faham? Okey, pelajar-pelajar semua ada sini? Ada cikgu. Ada, bagus. Okey, pada anda yang boleh respon dalam in-call messages, silakan. Siapa yang boleh cakap dengan saya direct guna mikrofon, bagus. Okey, ini adalah penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear bermula dalam reaktor nuklear. Panas ni ya. Ini tinggi ya suhu dia. Rajah 12.9 dan rajah 12.10 menunjukkan struktur stesen jana kuasa tenaga nuklear dan mekanisme penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa tenaga nuklear. So awak tengok sini, saya rasa, bukan rasa, memang minggu lepas kita ada cerita tentang ini kan. Bagaimana tenaga nuklear, okey, dia membebaskan tenaga. Dia daripada satu nukleus dia akan berpecah jadi dua. Semasa dia berpecah, okey, dia ini ya, neutron yang berhalaju tinggi dikenakan kepada nukleus ini dan dia akan berpecah dua dan akan menghasilkan neutron dan tenaga. Neutron dan tenaga. Okey, yang ini dipanggil proses pembelahan. Okey, ada satu lagi proses penghasilan tenaga nuklear juga, iaitu proses pelakuran. Proses pelakuran, okey, nukleus, okey, dia akan, okey, awak tengok sini nukleus, dia akan bergabung, okey, dan menghasilkan, apa dia? Menghasilkan nukleus yang lebih kecil, bergabung menghasilkan nukleus yang lebih besar. Ini proses yang dinamakan pelakuran dan menghasilkan neutron dan juga tenaga nuklear. So maknanya pecah bentuk balik, bergabung, pecah bergabung, pecah bergabung. Seolah-olah macam tu. Masa pecah bergabung tu pada masa yang sama dia menghasilkan neutron dan juga tenaga ya. Dia menghasilkan neutron dan tenaga. So kat sini apa yang berlaku, okay, awak boleh tengok di sini ya. Okay, ini yang berlaku bagaimana dia menghasilkan proses yang first tadi apa? Lupa dah saya. Pembelahan dan pelakuran. Pembelahan dan pelakuran tadi. Okay, so dia akan menghasilkan tenaga. Dan tenaga ini akan menghasilkan tenaga dan dia akan kat sini ada rod panas ya, dan rod panas ini akan menggerakkan turbin dan turbin ini akan menuju kepada penjana elektrik dan menghasilkan tenaga elektrik. So maknanya dalam ni sangat panas ya. Ini sangat panas. Ini menghasilkan tenaga dan ini adalah air. Dan air ini akan menghasilkan steam yang sangat panas dan menggerakkan turbin. Turbin ini akan seterusnya menjana elektrik. Okey, itulah dia punya konsep bagaimana tenaga elektrik daripada penjanaan tenaga nuklear dapat dihasilkan. So awak tengok sini ya.
Apa yang berlaku ialah tindak balas nuklear. Air dididihkan menjadi steam. Steam memutarkan turbin dan turbin akan memutarkan pula mekanisme yang ada dalam rumah ni dan dapat menghasilkan tenaga elektrik. Kita tak kata rumah, ini bukan tempat orang duduk. Ini adalah satu tempat di mana elektrik dihasilkan. So last kali kita dapat penjana menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so kita tengok pula jadual 12.2. Jelas awak tengok? Jelas semua? Senyap semua. Jelas. Ya, okay, bagus. Right, so kita tengok bahagian reaktor nuklear. Apa yang berlaku rod unsur dan bahan api nuklear. Kat mana tu? Ini dia. Rod unsur dan bahan api nuklear. Mana rod unsur? Rod mana rod? Ni nampak ni rod ni. Rod unsur ini Okey, ada gas carbon dioxide bergerak di dalam, rod pengawal boron, reaktor. Ni kawasan ni nama dia reaktor. Rod bahan api nuklear iaitu uranium. Rod ni dibuat daripada bahan yang tertentu. Dia bukan sembarang rod, bukan rod karbon, bukan Nampak ni rod bahan api nuklear iaitu kita panggil apa? Unsur uranium ini. Logam kat sini unsur ini uranium nama dia. Uranium ni memang dia menghasilkan tenaga nuklear Okay, so benda ni sebenarnya mengeluarkan radioaktif sebenarnya bahaya sebenarnya kalau terdedah. So kerja-kerja orang kat kawasan ini adalah agak bahaya lah. Mungkin dibayar mahal kot sebab keadaan mereka terdedah kepada, mungkin boleh terdedah kepada bahan radioaktif. Ni ada moderator graphite. Okay, moderator graphite. Banyak lah kat sini rod-rod yang terlibat ni So dalam ni yang bergerak ni apa? Gas carbon dioxide. Dalam ni ada steam. Actually panas sangat sini Dan steam air disalurkan ke bahagian ini dan daripada sini air masuk dan air keluar dalam bentuk steam yang sangat panas dan menggerakkan turbin. Okey, so awak tengok ini rod unsur bahan api. Rod unsur bahan api nuklear yang lazimnya digunakan dalam pembelahan nukleus dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear ialah uranium. Gisim uranium 235 dia adalah jenis uranium yang tertentu yang digunakan. Gisim uranium 235 yang hilang ditukarkan menjadi haba. Gisim uranium yang hilang ditukarkan menjadi haba. Nampak tu? Gisim bentuk dia mungkin rod dia tu akan terkesan daripada pemanasan haba yang tinggi tadi kan. Okay, so kita tengok pula apa fungsi teras graphite sebagai moderator. Mana teras graphite? Yang warna hitam ni yang warna hitam ni adalah teras graphite digunakan sebagai moderator. Kalau kita tahu moderator tu maksud dia apa? Perantara. Okay, moderator. Okay, dia cuba tengok kat sini terdiri daripada blok karbon yang berlubang. Yang mana? Rod unsur bahan api nuklear ataupun rod kawalan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Karbon digunakan untuk memperlahankan gerakan neutron. Neutron yang berhalaju rendah tidak dapat membelah nukleus uranium 235. Okey, ini dari segi saintifik lah dia orang gunakan sebab boleh jadi kat sini neutron ni mungkin neutron ni dia ada gerakan dia so mungkin di sini dia nak memperlahan. Okey, bukan mungkin lagi, ini memang dia nak memperlahankan ini Okay, saya cek balik kat sini sekejap saya adjust balik. Okey, tugas karbon dalam teras graphite ni ada karbon Okey.
Gunanya karbon ini adalah untuk memperlahankan pergerakan neutron. Nampak tak? Teras grafit yang berwarna hitam tu guna dia adalah untuk memperlahankan pergerakan neutron. Okay, mungkin neutron ni gerakkan dia terlalu laju ya. So dia moderator ni tahu lah, dia meneutralkan sikit. Okay, dia meneutralkan sikit. Kalau ada dia tu jadi stabil, menstabilkan. Tapi kat sini kita nak tahu menstabilkan apa? Dia bagaimana dia menstabilkan? Dia memperlahankan gerakan neutron. Sebab neutron ni guna dia untuk apa dia? Pembelahan tadi kan, neutron digunakan untuk apa dia? Membelah, ni neutron ni, nampak tak? Neutron ni digunakan untuk membelah nukleus ni, nampak tu? Nampak? Neutron berhalaju tinggi. Jadi dia slow down, perlahankan neutron ni. Perlahankan sikit, kalau tidak kuat lagi kan, betul tak? Itu pun dah ada moderator dah. Okay, mempenstabil kat situ. Kalau tidak memang lagi laju lah. Okay, faham ya? Memperlahankan neutron. Okay, sebab neutron digunakan untuk membelah nukleus. Okay, alright, faham ya? Okay, lagi apa? Itu guna karbon yang diletakkan dalam teras grafit. Blok karbon yang berlubang. Okay, blok karbon yang berlubang yang mana rod unsur bahan api, nuklear ataupun rod kawalan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Adalah bahan yang diletakkan dalam lubang-lubang dalam karbon tadi. Adalah guna dia. Okay. So seterusnya rod pengawal boron ataupun cadmium. Mana rod pengawal boron? Ini ni. Rod pengawal boron tu yang berwarna yang mana tu? Ini ya. Halus ni. Okey, tak berapa jelas ya. Rod pengawal boron itu mana satu? Kita tengok. Tunjuk kat mana? Okay, kejap ya. Tengok. Okey, ini moderator. Dan di sini nampak adalah apa dia, rod boron ya. Maknanya boron ni kat dalam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Rod pengawal boron ni di tengah-tengah ni dia ada 4. Dan moderator grafit ada 1 dan 2 bahagian luar. Boleh faham ya? Okey, awak kena check balik ya bahagian-bahagian tadi. Okey, so kecilkan sikit, alamak. Okey, kejap. So sangat tadi ya. Okey, rod pengawal boron terdiri daripada boron ataupun cadmium untuk memerangkap neutron yang berhalaju tinggi. Jika rod kawalan dimasukkan ke dalam teras grafit, neutron yang berhalaju akan terperangkap dalam rod kawalan. Bilangan neutron yang membedil nukleus bahan api nuklear akan berkurangan, iaitu pembelahan nukleus berkurangan. Okey, maknanya dia kawal di situlah. So maknanya, okey, saya tengok di sini ya, rod kawalan boron ataupun cadmium ni dia masukkan dalam lubang-lubang yang ada dalam karbon tadi. Nampak tak di situ? Terdiri daripada boron dan cadmium untuk merangkap neutron yang berhalaju tinggi. Jika rod kawalan dimasukkan dalam teras grafit. Teras grafit ni ya, karbon tadi, ada lubang-lubang karbon tadi kan. Okay, neutron yang berhalaju tinggi akan terperangkap dalam rod kawalan tersebut. Okey, maksudnya kat sini lah awak. Okey, yang warna hitam ni adalah moderator grafit. So dalam moderator grafit ni ada lubang-lubang. So dalam lubang-lubang ni diletak rod pengawal boron. Boleh faham ya? Maknanya rod pengawal boron ni dalam moderator grafit ni. Sebab dalam moderator grafit ni adalah karbon yang ada lubang. So dalam lubang tu yang dia letakkan sama ada
bahan boron ataupun kadmium, digunakan untuk memerangkapkan nukleus yang berhalaju tinggi. Sebab tu dia kata grafit ni adalah moderator. Moderator maksudnya menseimbangkan. Tak adalah laju kuat sangat penghasilan tu tidaklah terlalu tinggi sangat. So dia menstabilkan. Itu maksud moderator. Okay, boleh faham? Dia adalah dalam warna hitam ni. Boron ataupun kadmium ni ada tak kat dalam warna hitam ni? Faham tak? Ada lubang-lubang warna hitam ni. Okay. Boleh faham ya? Okay. Alright. So, ejen penyejuk reaktor. Mana ejen penyejuk reaktor? Karbon dioksida ataupun air pada tekanan yang tinggi dialirkan menerusi teras reaktor untuk menyejuknya. Haba yang dipindahkan keluar dari teras reaktor digunakan untuk memanaskan air bagi menghasilkan steam. Okay, nampak tu ya? Dalam ini ni kosong ni, ruang ni kosong ya. Ruang ni kosong dan dipenuhi dengan gas karbon dioksida. Okay, gas karbon dioksida dan juga air dialirkan ke dalam. Okey, apakah fungsinya? Dia kata sini fungsinya adalah untuk apa? Menyejukkan reaktor tersebut. Menyejukkan. So maknanya karbon dioksida dan air pada tekanan yang tinggi dialirkan melalui teras ini. Nampak tak? Okey, air masuk sini, tekanan tinggi ya. Tekanan tinggi dimasukkan di sini dan dialirkan dalam ni. Tujuan dia apa? Gas karbon dioksida dan juga air ini gunanya untuk menyejukkan ini ya, sebab ni terlalu tinggi ya. Dia punya kita nak cakap macam mana tindak balas dalam ni terlalu tinggi ya. Tidak balas dalam terlalu tinggi. So, air digunakan untuk menyejuk dan air ni juga pada masa yang sama digunakan untuk mendapatkan steam yang panas dan seterusnya steam yang panas menggerakkan turbine. Okay, dan turbine ini menghasilkan tenaga elektrik. Bijak kan? Cuma kat bahagian ni je lah kritikal sikit. Penting agak apa kita kata impact dia tinggi kat sini ya, sebab terlalu panas kat dalam tu. Okay. So kita dah faham sekarang kan? Okay. Okay, seterusnya. Dinding plumbum dan konkrit. Cuba tengok mana dinding plumbum dan konkrit. Kita tengok ni balik. Ini ya. Awak tengok ini. Reaktor. Dia tak disebut ini perisai. Perisai konkrit. So awak tengok warna oranye ini adalah perisai konkrit. Maksudnya dia kat dalam ni ya. Dia kuat ni. Dalam ni dia punya reaktif. Dia sangat, reaction dia sangat tinggi, sangat panas. So dia letak benda ni dalam satu konkrit. Okay, dalam satu perisai konkrit disebutnya. Dan juga mana yang dikatakan sebagai plumbum? Mana disebut sebagai plumbum itu? Okay. Kita tengok. Okay. Ini tak ada sebut pasal plumbum ya. Dinding plumbum dan konkrit. Okay. Diperbuat daripada bahan pelindung seperti plumbum dan konkrit yang tebal. Plumbum dan konkrit yang tebal berfungsi untuk mengelakkan kebocoran bahan radioaktif seperti bahan api nuklear dan neutron yang berhalaju tinggi daripada reaktor nuklear tersebut. Okey, so maknanya kita boleh buat kesimpulan di sini ialah ini yang warna oranye ni adalah konkrit yang juga dicampurkan juga plumbum. Kan kat sini kan untuk mengelakkan daripada radioaktif ini bocor. So dia sangat kuat lah kat dalam ni. Ni macam macam mak you masak periuk pressure cooker. Ui dahsyat ni kat dalam ni kan. Periuk pressure cooker tu kan. Tu dah awak tahu lah macam mana.
Tak boleh kacau masa di tengah dipanaskan tu. Okay, so boleh faham? Alright, bagus. Okay, so kita tengok soalan. Ada soalan kat sini ya. Apakah yang dimaksudkan sebagai pelakuran nukleus? Siapa pandai jawab? Siapa nak cuba jawab? Apakah maksud pelakuran nukleus? Apakah yang dimaksudkan sebagai pelakuran nukleus? Tadi pembelahan yang mula-mula kita belajar kan? Pembelahan neutron hentam nukleus. Ni. Gambar rajah ni. Neutron hentam nukleus pecah dua. Kan? Tapi kalau pelakuran dia terbalik. Nukleus yang telah dipecahkan akan bergabung semula. Betul tak? Bercantum. Dia tak panggil bergabung, dia panggil bercantum. Okay. Nukleus yang terbelah dua bercantum kembali. Okay, menghasilkan satu nukleus yang lebih besar. Dan nukleus yang lebih besar ini juga bila dah berlaku proses percantuman itu, okay, dia juga menghasilkan neutron dan juga tenaga. Balik-balik, on and off. Macam tu lah. Terbelah, bergabung. Terbelah, bergabung. Betul tak? Kalau terbelah, proses pembelahan. Kalau bergabung, proses pelakuran. Pelakuran nukleus. Okay, boleh faham ya? Pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okay, nombor B. 1B. Namakan satu contoh tempat di mana pelakuran nukleus berlaku secara semula jadi. Di mana? Dalam nota ada. Kat mana? Kat mana? Saya putar balik yang kita belajar. Ni dia. Ini berlaku sebab secara semula jadi nukleus. Oh, panas ni kat matahari ni kan. Sebab ada apa dia ni? Tindak balas berantai tak terkawal ni. Pembelahan dan pelakuran nukleus berlaku di sini tak terkawal ya. Kalau yang dalam yang kita cakap tadi, okay, pembelahan dan juga pelakuran tadi berlaku dalam satu tempat itu terkawal. Tapi kat dekat matahari, permukaan matahari dia tidak terkawal. Panasnya lah kat sini kan. Betul tak? Kadar pembebasan haba yang banyak dalam masa yang singkat. Okay. Letusan bom atom dan juga saya tarik sikit, dan juga pelakuran nukleus di matahari. Itu jawapan dia Kat mana? Yang secara semula jadi di permukaan dalam matahari itu sendiri lah. Okay. So, nombor 2. Rajah 1 menunjukkan satu tindak balas pembelahan nukleus dalam proses penghasilan tenaga nuklear. Soalan, nombor 2A. Apakah maksud pembelahan nukleus? Dia tanya balik lah. Awak jawab lah. Pembelahan nukleus adalah nukleus yang besar yang dihentam oleh satu neutron yang berhalaju tinggi dan berlaku pembelahan. Pembelahan itu akan menghasilkan neutron dan juga tenaga. Itulah jawab dia. Inilah gambar rajah ini pun awak dah boleh terangkan ya. Okey, seterusnya B. Namakan satu contoh tempat di mana pembelahan nukleus berlaku. Kat mana? Pembelahan nukleus berlaku satu yang terkawal dekat nuclear plant lah. Nuclear plant tu maksudnya dekat suatu tempat khas untuk berlaku pembelahan nukleus. Dia nak jana tenaga nuklear. Okey, satu lagi ialah di matahari, dalam kawasan matahari lah. Okey, namakan jenis tindak balas berantai yang berlaku di matahari. Tindak balas berantai dan juga tidak berantai berlaku kan, yang berlaku di matahari. Okey, nombor 3A ni, tindak balas berantai tidak terkawal. Okey, namakan jenis tindak balas berantai yang berlaku di matahari. Tindak balas berantai jenis tidak terkawal.
tindak balas berantai tak terkawal. Jawab untuk 3A ya. Nombor 3B, terangkan jawapan anda dalam soalan 3A. Kenapa dia dikatakan tidak terkawal? Kenapa? Pelakuran nukleus yang berlaku di matahari berlaku secara tidak terkawal dan banyak haba dibebaskan dalam masa yang singkat sebab tu matahari sangat panas. Nasib baiklah dia berada sangat jauh daripada bumi. Kalau dekat dengan bumi habis kita panas, betul tak? Okey, soalan yang seterusnya. Ini revision baliklah. Menunjuk Rajah 2 menunjukkan struktur binaan sebuah reaktor nuklear. Nampak tu? Tadi saya dah bincang dengan awak kan? Okey, dia ada P, Q, R, T dan S. Dia tanya awak satu-satu apa tu? P apa? P apa jawapan dia? P adalah? Come on, P adalah? Siapa boleh jawab P? Yang warna hitam tu. Kita tengok berapa orang duduk sini. Ada 10 orang. 10 orang ni tolak 2 lah. Tolak 2, 8. Oh ada tinggal, dah keluar lagi. Ada lagi 7 orang. Apakah P? P adalah benda hitam tadi yang saya sebut benda hitam tadi. Apa dia? Siapa nak jawab? Come on. Siapa nak jawab? P, benda hitam tu apa? Yang warna hitam tu? Apa P? Siapa nak jawab? Tak ada siapa nak jawab. Okey, tak berminat ya topik ni ya. P tu adalah yang moderator tadi, graphite moderator. Ingat tak? Ni. Teras graphite sebagai moderator. Teras graphite ni dibuat daripada karbon. Karbon yang berlubang-lubang dan diletak rod pengawal boron ataupun kadmium dalam lubang-lubang tersebut. Teras graphite, okey? Nombor P adalah teras graphite. Betul ke tak? Nombor 4A1 ni jawapan dia ialah dijawab boron dan kadmium. Dia sebut boron dan kadmium. Okey. Selain daripada tu nombor 4 Roman 2. Q tu apa? Q adalah plumber ataupun konkrit. Okey, sini ya. Plumber atau konkrit ataupun dua-dua sekali. Kita letak kat sini. Tujuan untuk mengelakkan daripada terbebasnya apa dia? Pancaran daripada radioaktif ini. Pancaran radioaktif dia untuk mengelakkan daripada pancaran radioaktif, dia letak dalam satu tempat yang kukuh, iaitu konkrit dan juga plumbum di situ. Okey, nombor 4 A3 Roman. R dia tanya R tu apa? R adalah uranium. R adalah uranium. Kena sebut 235. Uranium 235 ini ya. Ni rod bahan api nuklear iaitu uranium 235 kat situ. Ini moderator graphite dan sini adalah rod pengawal boron. Nampaknya rod pengawal boron ni yang tiang 4 ni. 1, 2, 3, 4. Itu rod pengawal boron. Moderator di sini, di bahagian luar ni. Okey, sangat unik otak manusia boleh cipta semua ni kan, hebat ya. Okey, seterusnya 4B. Apakah, jika air yang bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam reaktor nuklear melalui S ni, apakah yang dikeluarkan daripada reaktor nuklear melalui T? Apa dia? Confirm, come on, jawab soalan. Tidur
Okay. Nombor ni form 4, awak kan belajar. Okay, awak jawab soalan ni. Guna mic ataupun jawab menaik. Bila bincang pasal Dota ni kan, semua diam Ni memberi fokus ataupun apa? Tak tahu nak jawab. Okay. Apa yang keluar di T ni? Daripada T ni apa yang keluar? Saluran T ni. Apa yang keluar? Come on, apa yang keluar? Semua dah terdiam. Apa yang keluar daripada ni? S ni masuk air. Yang keluar di T ialah apa? Terlalu panas dan tekanan tinggi. Alright, so yang T ni adalah wap air wap air. Air dah masuk kat sini jadi steam lah. Okay, so number B tu, 4B, jawapannya ialah steam. Steam satu kita kata macam wap air yang sangat tinggi dia punya suhu dia panas Okay, dan seterusnya, apakah fungsi bahagian reaktor nuklear yang berlabel P? Apakah fungsi reaktor nuklear yang berlabel P ni? Ini apa? Moderator ni. Guna dia untuk apa? Untuk apa tadi saya bincang tadi? Saya bincang tadi awak tak faham kot? Tak faham ataupun saya bincang laju sangat? Air panas, steam. Awak tahu steam? Yes. Steam panas Awak guna sereka steam tak? Awak guna tak sereka steam? Siapa guna sereka steam? Awak tahulah. Rasa macam mana kalau tangan awak kena steam tu? Itu air panas air panas tu Okay. Alright, steam yang panas. Steam tu apa? Wap air yang panas. Okay. Okay, cuba awak tengok kat sini dia kata apa keluar daripada sini. Kita balik. Nampak ni? Nampak ni? Steam yang panas. Wap air yang panas. Steam adalah wap air yang panas. Dia bukan air tau. Bukan air keluar tau. Bukan air yang keluar. Wap air yang panas. Keluar daripada situ. Okay. So, apa guna bahagian P, moderator. Moderator, mana di moderator tadi? Yang ini moderator, trans-graphite. Bukan. Dia adalah rod pengawal boron kadmium. Guna untuk apa? Untuk, mari saya tandakan di sini. Dia adalah untuk, sekejap saya adjust balik. Kan yang tengah tu adalah rod pengawal boron tu, guna dia adalah untuk memerangkap neutron yang berhalaju tinggi, memperlahankan dia sebenarnya. Sebab dia terlalu laju so nak stabilkan. Alright, so rod pengawal boron ataupun kadmium yang terletak di bahagian tengah ini. Ni tengok sekejap saya besarkan gambar rajah ni. Okay, dia kalau awak tengok gambar rajah ni, okay, ini adalah rod pengawal boron. Ini 1, 2, 3, 4. Ini keempat ini. 1, 2, 3, 4. Dan di sini moderator ni dia tunjuk ini. Yang batang yang lebih panjang di bahagian luar ni. So ada 2 kat sini lah. Kan? So yang boron tadi, rod pengawal boron ini di bahagian tengah. Okay, guna untuk memperlahankan ataupun memerangkap neutron yang mempunyai halaju yang tinggi. So betul tak jawapan dia? Berfungsi sebagai rod kawalan untuk mengawal kadar pembelahan nukleus dalam reaktor nuklear. Mengawal pembelahan. Tapi kat sini kita tahu dia sebenarnya dia memerangkap neutron tu. Dia memperlahankan neutron tu. Maknanya dia mengawal lah. Mengawal pembelahan nukleus dalam reaktor nuklear.
Boleh faham semua? Itu soalan yang dia berikan selepas pada habis setiap nota tu kan. Okay, boleh faham? Ada soalan tanya? Ada soalan tanya tak? Semua senyap ya, sedih ke apa hari ni? Ke apa? Tak ada cikgu. Ya? Tak ada soal. Tak ada soalan. Okay, so kita tengok kat sini kan. Apakah impak penggunaan tenaga nuklear? Apakah kesan ya? Impact tu maksudnya kesan. Kita besarkan sikit. Oh, okay. Besar sangat ya. Okay, apakah kesannya? Okay. Cuba tengok ni. Di sini ya. Menyebabkan kanser. Sebab apa? Yang saya tahu, sesiapa yang terdedah kepada pancaran radioaktif daripada aktiviti pembebasan nuklear tu, okay, akan menghasilkan radioaktif. Radioaktif ni akan menyebabkan kanser. Sebab tu saya kata orang yang bekerja dekat kilang nuklear ni, bukan kilang macam keluarkan barang, bukan. Okay, dia panggil nuclear plant dalam bahasa Inggeris. Saya tak tahu nak tukar dalam bahasa Melayu apa? Nuclear plant. Okay, satu tempat khas untuk menghasilkan tenaga nuklear, nuclear plant. Okay, so dia sekiranya tempat itu mengalami kebocoran ya, so radioaktif akan tersebar dan awak faham lah orang yang dekat-dekat situ lah, pekerja ke ataupun orang yang tinggal di kawasan itu yang akan mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit kanser. Itu yang berlaku dekat nuclear plant dekat Chernobyl, Russia suatu masa dulu. Cuba awak boleh cuba cek tengok ya, awak type Chernobyl nuclear plant, awak cek tengok dalam internet. Awak boleh guna internet untuk kebaikan ya, cek untuk pengetahuan awak. Alright, so banyak yang memberi kesan ya. Okay, yang kedua ialah mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Awak tahu kromosom kat mana dalam DNA kita kan? Betul tak? Genetik. Ni genetiknya, all the kromosom yang ada dalam genetik. Okey, lagi pemusnahan bangunan dan hidupan dalam bangunan oleh haba yang sangat tinggi. Boleh buat bom. Okey, tu dipanggil bom nuklear. Tu bom nuklear. Sebenarnya bom nuklear belum tak ada lagi. Okey, macam ni. Bom nuklear memang ada, mungkin ada negara-negara maju dah buat. Cuma dia simpan saja, nak tunggu apa? Nak tunggu ada peperangan, kalau dia tak sabar, dia pergi letupkan negara tu, habis teruk lah kalau dia letupkan bom nuklear. Tapi awak boleh lihat kesan daripada yang kurang lagi pada bom nuklear adalah bom atom. Okay, bom atom tu dia drop, dia jatuhkan di bandar Hiroshima dan Nagasaki, memang tak ada apa-apa tinggal. Bangunan semua runtuh, manusia semua habis, mati. Kalau hidup pun ini habis, ini dia punya DNA dia, genetik dia mengalami masalah dan juga kanser orang-orang tu. Sebab tu dia kata boleh digunakan untuk memusnahkan bangunan dan hidupan dalam bangunan dalam haba yang sangat tinggi. Dia boleh buat bom ya, bom nuklear. Okey, selain daripada itu, apa lagi? Merosakkan dan meruntuhkan bangunan. Lebih daripada tu boleh jadi ya. Okey, lagi apa? Bahan radioaktif boleh mencemarkan air, udara dan tanah. Ini terutama sekali kalau dia ledakkan bom nuklear tu habis semua ya. Ini kalau berlaku kebocoran di kawasan nuklear plant tu pun boleh, radioaktif tu boleh mencemarkan air, udara dan tanah. So kesannya sangat teruk ya. Tapi ada negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menjana kuasa elektrik. Kalau dekat Malaysia tak mungkin lah kot. Mungkin salah satu sebab Malaysia tak buat ialah mungkin menelan belanja yang tinggi. Satu, kos yang tinggi. Yang kedua, boleh jadi kesan bahaya kepada kehidupan dan juga manusia di sekitar lah. Okey. Ini impak penggunaan senjata nuklear terhadap persekitaran. Ini yang semualah merosak bangunan, radioaktif,
memusnahkan lapisan ozon. Ini daripada bom daripada bom nuklear, senjata nuklear. Okey, menyebabkan musim sejuk nuklear. Ini saya tak pasti apa menyebabkan musim sejuk nuklear. Adalah tu berlaku perubahan pada cuaca Okey, dan juga pemusnahan bangunan dan hidupan bangunan oleh sinaran radioaktif. Ini oleh senjata nuklear. Ini negara maju dah buat tunggu masa je nak letup ni. Tapi kurang daripada tenaga nuklear adalah bom atom, tapi awak tengok kesan dia di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 Tak ada apa-apa, padang jarak, padang terkukur. Okay, flat, habis, jadi debu. Okay, so ni manusia bermain dengan benda-benda macam ni kan. Okay, impak penggunaan senjata nuklear terhadap kehidupan tadi, terhadap persekitaran ni, terhadap kehidupan kanser, DNA rosak, okay, lagi apa? Merosakkan organ dalam badan, habislah rosak Kehidupan dicemari bahan radioaktif. Semua sekali rosak. Tak ada benda yang tinggal lah. Semua habis, selesai. Kan? Okay. Alright boleh faham semua? Okay, sekarang pukul berapa? Kita habis pukul 9.45. Oh, saya dah terlajak 5 minit. Tak apa tadi sebab saya lewat sikit kan. Okay so nampaknya kat sini jadual 12.3 ni menerangkan dengan lebih lanjut lagi lah. So ini boleh digunakan sebagai bahan ayat-ayat untuk awak gunakan untuk menjawab kalau ada keluar soalan-soalan ini. Boleh faham semua? Ini kita akan bincangkan lagi pada minggu hadapan. Kita akan bersambung balik minggu hadapan. Okay? So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih pada pelajar-pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Okay? Selamat malam semua. Terima kasih semua.